Amar. So Amar lah baca doa. Nama Amar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amar mulakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alright, so saya punya objektif, saya cuba habiskan bulan 10, kita habiskan buku ni. Akhir bulan 10 tu maybe saya dah nak masuk buku baru. Saya tengah planning dekat dalam kepala saya sama ada saya nak pakai buku ni. Buku ni harga dia RM14, 60 sen. Ada satu lagi buku Sazbadi tu harga dia RM8. So saya cuba tengok dia ada baik buruk. Yang buku Sazbadi RM8 tu dia ada kertas 3. Yang ini dia hanya kertas 1 dan kertas 2. Tapi saya fikir dulu macam mana. Kalau macam saya mesti kena ada dua buku. Semua buku saya ada sebab saya nak compare dulu. Okay, tapi saya rasa it's a good investment for you guys nak buat soalan ni. Soalan ni dia dah susun ikut format. Okay, right. So kita mulakan. Saya tak expect budak kelas, saya ada bagi dekat kelas UPSI tapi saya bagi lambat kan. So for those yang rajin buat nanti saya tengok. So saya tengok dulu untuk kelas UM. So untuk kelas UM ni saya rasa saya tak sempat guna Canva. Saya tahu kelas UM suka Canva. Tapi sebab saya tak sempat, Jamboard ni sebab dia mudah untuk saya. Dia ada banyak apps kat situ, so saya pakai Jamboard. Okay, tapi kalau korang tak nak pakai Jamboard pun tak apa. Macam korang bagi bahan, macam yang ni Nisrina ni, kumpulan Nisrina. So saya terus masukkan saja. So kita teruskan, korang ada buku ni. Kalau tak ada soft copy dekat dalam korang punya grup Telegram tu. Okay, so kita masih lagi dekat dalam modul 1. So hopefully saya nak habiskan modul ni minggu ni. Lepas tu saya terus nak masuk modul yang kedua. Okay, now untuk soalan nombor 9, ini adalah kumpulan Nisrina. So ada tak wakil untuk kumpulan Nisrina untuk bentangkan topik yang ini? Wakil? Ada tak? Sekejap, saya sebut nama kumpulan 5 UM, kumpulan dah berubah 5 UPSI, kumpulan stay. Okay, so kita tengok kumpulan 5 UM. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nisrina, kumpulan Nisrina. Kita ada Sai, kita ada Fatin, kita ada Nisrina, kita ada Najihah. Ada yang tak ada kumpulan ni? Okay, tak ada. Right, tak ada, tak apa. Jangan risau, so saya bentang. Alright. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now. Bahan ni ada yang saya dah tambah tau. Now, awak tengok soalan. Okay. Darjah 9.1 menunjukkan permulaan dan akhir satu eksperimen menggambarkan satu proses fizikal yang ditunjukkan dalam proses 9.1. Now, okay, yang ini hari tu saya dapat talk daripada cikgu yang menanda. Dia kata soalan yang kebat sekarang, dia suka kelirukan awak. Okay, dia kelirukan dengan cara macam mana? Dia kelirukan, kalau yang ini ni okey lagi. Ada dulu soalan, tahun saya tak ingat 2018 ke 2017, dia keluar soalan struktur. Okey, kalau macam ni korang tak takut sangat kan? Sebabnya korang nampak kat sini, dia pakai gula. Ada satu soalan, dia pakai dekat sini adalah suatu bahan kimia yang you guys tak pernah jumpa. So senang kata macam ni. Walaupun dia bagi awak trik macam ni, dia bagi awak trik. Saya padam sekejap Padam kejap. Okay, saya padam. Okay, so saya pakai ni. Ni, saya tulis. Okay, yang ini. Sekejap, okay dan. Sekejap, saya ni kan lama tak pakai. So saya sangkut sikit. Okay. Okay, ni kan. Alah, saya nak pakai pen merah. Okay, ni kan. Kalau yang ini awak nampak, sugar ni tak ada masalah tau. Gula tak ada masalah.
soalan kebat dia suka pakai bahan kimia tau. Contohnya dia letak kalium manganat ke whatsoever. So awak ingat macam ni tau. Dia bagi soalan kebat ni, dia kadang-kadang dia kelirukan awak. Dia bagi certain bahan kimia yang awak pernah jumpa dekat kimia. Kadang-kadang ada certain budak tu pernah tahu, dia keluar soalan struktur, dia siap selak. Ni paper apa ni? Ini kertas bio ke kertas kimia? Dia confused. Tapi awak jangan nervous tau. Kalau awak tengah periksa SPM, paper tu adalah biologi, walaupun soalan tu macam soalan kimia, jawab dalam biologi. Jangan jawab dalam kimia sebab awak tengah SPM biologi, jawab dalam bentuk biologi. Tak kisahlah kat sini dia pakai bagi bahan kimia yang korang pernah buat amali masa kimia, tapi jawab dalam bentuk biologi. Untuk soalan ni tak ada masalah, dia pakai gula. So korang tak ada masalah. Okay, tetapi kalau soalan tu dia trick awak bagi bahan kimia, apa-apa bahan kimia dan korang tak pernah buat dalam biologi, tetap awak ingat aku tengah paper bio, jawab dalam bentuk bio. Okay, so dekat sini, okay, tengok dekat sini. Okay. Now, dalam eksperimen, ketulan gula bersifat pepejal dimasukkan ke dalam air suling yang bersifat cair. Setelah beberapa ketika, ketulan tengok. Ini jawab dalam bentuk apa ni? Ini kimia ke? Ini dalam bentuk kimia ke dalam bentuk biologi ni? Ini dalam bentuk kimia ke dalam bentuk biologi? Dan satu lagi, jangan silap tau. Macam ni. Dan satu lagi, bila awak belajar, jangan takut buat salah tau. Tak apa buat salah. Salah ni part of learning process. So katakanlah macam ni salah, tak apa. Next time awak cuba buat yang betul. Saya ada rasa takut ada some of you, korang lebih rela tak masuk kelas, kalau katakanlah masa tu ada bentang daripada korang bentang benda tu salah. So basically korang jangan takut buat salah. Kalau yang macam ni tak apa, kita belajar daripada kesilapan. Sebab saya ada keperasaan saya je. Kalau saya suruh bentang kan, masa tu budak tak masuk. So basically jangan rasa macam tu. Bentang je, jangan risau. Belajar tu, salah tu adalah part of learning process. So macam ni kan. Okay, kita cuba tengok ada dapat markah tak. Okay, now. Eksperimen ketulan gula bersifat pepejal dimasukkan ke dalam air suling yang bersifat cair. Okay, kat sini tak ada masalah, tak ada markah lagi. Setelah beberapa ketika ketulan gula melalui proses peleburan pun tak ada masalah lagi, tak ada markah lagi serta kurang rapat. Ia berlarutan sehingga ketulan gula berubah menjadi larutan gula dan zarahnya bergerak secara rawak. Zarah dia bergerak ni macam nak ada markah secara rawak. Di akhir eksperimen, ketulan gula telah sepenuhnya terlarut dalam air suling. Saya minta maaf, ini 4 markah, so sini kita bagi kosong. Okay, now, right, so kita tengok soalan nombor 2 pula. Okay, soalan nombor 2. Okay, terangkan perbezaan dan persamaan pergerakan bahan merendas membran plasma melalui cara satu. Ini cara satu. Sekejap. Okay, sekejap Okay, now, cara satu. Ini cara satu. Sini adalah cara 2. Now, cara satu kalau ada ATP, awak rasa ni pengangkutan apa? Aktif ke pasif ni? Kalau dia asal ada tenaga, pengangkutan aktif ke pasif? Aktif. Ya, ini adalah pengangkutan aktif. Yang ini adalah pengangkutan cara 2 ni adalah pengangkutan pasif. Tapi awak ingat, ni pengangkutan pasif tau. Cara 2 ni pengangkutan pasif. Okay, tapi pengangkutan pasif ada 3 jenis. Sama ada resapan ringkas, okay, resapan berbantu, dan satu lagi adalah osmosis. Okay. So awak teka dalam gambar rajah-rajah 2 ni, okay, awak tak boleh jawab dia pengangkutan pasif saja. Dalam rajah 2 ni sebab dia kata berdasarkan rajah tu kan. Yang ini pengangkutan pasif yang mana satu? Resapan ringkas ke, resapan berbantu ke ataupun osmosis? Mana satu? This one yang mana satu? Salah, alamak. This one yang mana satu? Resapan ringkas ke, resapan berbantu ke, osmosis? Teka. Tekalah. Ini adalah resapan
berbantu. Okay, so dekat sini. Persamaan cara satu dan cara dua, kedua-duanya berlaku melalui membran separa telap. Okay, maksudnya ia melibatkan membran separa telap. Betul? Setuju? Okay, saya setuju yang ini. Okay. Alamak. Saya tergerak. Okay. So, kejap Okay, right. Okay, so sini adalah melalui membran separa telap. Okay, satu markah. Perbezaannya ni baru dapat satu markah tau, satu markah. So perbezaannya, cara satu memerlukan tenaga merentang membran plasma, manakala cara dua tidak memerlukan tenaga. Okey, macam ni baru dapat satu markah. Seterusnya, cara satu berlaku menentang cerun kepekatan, manakala cara dua mengikut cerun kepekatan. Okey, tak dua markah. So dekat sini dapat 3 markah. Okey, now kalau ada budak tanya, cikgu kalau masa SPM boleh tak jawab dalam bentuk jadual? Boleh, tapi jadual yang saya tunjuk ni boleh tak awak buat macam ni masa SPM? Boleh tak buat macam ni? Yang saya tunjuk ni. Sekejap. Ni kan? Boleh tak saya buat macam ni? Kalau masa SPM bahagian AC boleh tak jawab macam ni? Boleh. Boleh, tapi saya improvise sikit. Macam mana saya improvise sikit, dia boleh dalam bentuk jadual, tetapi, betul tu, boleh dalam bentuk jadual, tetapi tak boleh ada yang ini. Maksudnya awak kena buat ayat penuh. Contoh, kecerunan kepekatan bagi pengangkutan aktif adalah bergerak melawan cerun kepekatan. So senang kata, kalau awak buat dalam bentuk jadual, awak buat dalam 2 kotak je. Kalau jawapan dalam jadual bentuk 2 kotak sahaja. Mesti ada 2 kotak sahaja. Jangan tulis yang ini. So macam mana nak dapat markah? Macam ni. Saya ambil satu. Katakanlah pengangkutan aktif tidak dijejaskan oleh perencat. Manakala pengangkutan aktif direncat oleh perencat. Pak, baru satu markah tau macam ni. Pengangkutan pasif ataupun, kalau jawab periksa saya suka Nisrina jawab tu. Nisrina dia tak ulang pengangkutan pasif, dia gunakan katakanlah sini adalah cara 2. Yang ini dia tulis kat sini adalah cara 2. Yang ini adalah cara 1. So senang kata awak boleh buat dalam bentuk jadual. Tetapi berapa kotak saya kata tadi? Berapa kotak? 2. Yes, awak buat 2 kotak dan satu lagi ayat awak mesti penuh. Dan satu lagi tip saya, bila awak buat ayat, awak bayangkan bukan Cikgu Mariana. Awak bayangkan cikgu sejarah ke, ustazah ke, so bagi ayat tu bagi penuh. So ini adalah saya nak cakap dia punya jawapan, contoh jawapan. So contoh jawapan ini kalau awak tengok kat sini, cara saya ambil ayat yang ini je. Cara 2 ni pengangkutan pasif tau. Pengangkutan pasif tidak memerlukan tenaga. Bila dia tidak memerlukan tenaga, dia tidak dipengaruhi oleh oksigen. Kenapa? Sebab tenaga ini adalah diperolehi daripada proses apa? Biasanya tenaga kita perolehi daripada proses apa? Tenaga ni kita dapat daripada proses apa? Respirasi sel. Proses respirasi sel, dia menghasilkan tenaga. Okay. So, kalau awak tengok pengangkutan aktif ni, dia dipengaruhi oleh oksigen. Kenapa? Dalam respirasi sel, oksigen diperlukan untuk menghasilkan tenaga. So, statement yang ni, bawah ni kan, yang ATP perencat dengan oksigen ni, ini sebenarnya dia ada kaitan melalui proses respirasi sel. Okay, ingat tak respirasi sel, mana satukah yang menghasilkan tenaga banyak? Proses respirasi sel yang melibatkan oksigen atau tanpa oksigen? Mana satukah yang akan menghasilkan tenaga lebih banyak? Dengan oksigen. Yes, dengan oksigen. Korang kenapa ni? Korang okey tak? Tak confident. Aduh, hai kesiannya korang. Okay, so dekat sini untuk bahagian di Sina dapat 3 markah. Jangan risau. Okay, right. Right. Ni kumpulan Ellie. Okay, now kumpulan Ellie. Okay.
Ni soalan ni kita panggil dia adalah soalan aplikasi. Ataupun saya panggil ni adalah soalan mentafsir. Kenapa? Biasanya kalau soalan mentafsir ni aras tinggi sikit. Soalan mentafsir ni aras tinggi sikit tapi tak susah sebenarnya. Awak tengok adalah berdasarkan graf. Okey. So kalau kita tengok kat sini. Okey, awak tengok kat sini. Ini adalah kepekatan. So awak bayangkan. Makin dia bergerak ke tepi. Sekejap makin dia bergerak ke sini, kepekatan dia bertambah tau. So bila dia bergerak kat sini, larutan ni sebenarnya adalah larutan hypertonik. Hypertonik. Kalau kosong ni sebenarnya awak nak bayangkan kosong ni, kalau kepekatan kosong ini adalah isolin. Isolin. Kalau awak tengok kan daripada graf ni isolin, awak tengok jisim dia, perubahan dia, yang sini perubahan dia adalah makin tinggi. Maksudnya jisim dia bertambah. Kalau dia letak kat bawah ni, maksudnya kat sini jisim dia berkurang. Jisim dia adalah kurang. So X ni, kalaulah X ni jisim dia bertambah, awak tengok jisim dia bertambah, awak rasa sel tu dalam keadaan segah ataupun flaccid. Kita main kentang tau. So kentang tu satu kita rendam dalam isolin. Z ni kita rendam dalam larutan yang pekat. So katakanlah jisim tu, kalau jisim tu bertambah, awak rasa keadaan sel dekat X ni, keadaan sel tu kita panggil dia sebagai segah ataupun flaccid. Segah ke flaccid? Segah ke flaccid? Kalau jisim bertambah. Segah kot. Terima kasih Huda dah jawab. Okey, jawapannya adalah segah. Kalau awak nampak jisim bertambah, kita kata dia sebagai segah. Kalau jisim ni berkurang, ini kita panggil adalah sebagai flaccid. Kalaulah jisim tu segah, maksudnya awak ingat isolin saya bayangkan. Ini adalah satu sel. Tapi sini adalah isolin. Bila kita kata isolin, H2O dia molekul airnya banyak. Bila molekul airnya banyak, molekul air akan meresap masuk dan akhirnya sel ini akan jadi segah. Kenapa kita tahu segah? Sebab jisim bertambah. Kalaulah Z ni awak bayangkan Z ni masa awak buat jeruk. Kalau kita buat jeruk, kita letakkan dia dalam larutan garam atau gula. Okey, kita nak bayangkan kalaulah dekat sini H2O ni biasanya berkurang. Sel ni H2O-nya adalah banyak. Therefore, molekul air akan meresap keluar. Therefore, sel akan dalam keadaan flaccid. Macam mana kita tahu flaccid? Kenapa? Sebab jisim berkurang. Kenapa boleh jisim berkurang? Sebab molekul air meresap keluar. So, kita tengok jawapan Ellie Okay, now Ellie punya jawapan ni 10 markah, is it? 10. Okay, now pada titik X, subsel ubi kentang adalah hypertonik. Subsel ubi kentang, dia kata pakai subsel ubi kentang adalah hypertonik terhadap larutan sukrosa. Maka molekul air meresap masuk ke dalam ubi kentang secara osmosis. Yeah, very good. Okay, now saya buat statement Ellie. Statement Ellie kat sini, dia kata macam ni tau. Ellie punya ayat, dia pakai hero dia tau. Dia cerita pasal subsel ubi kentang. So, kita nak bayangkan macam ni. Kalaulah dekat luar ni, molekul airnya adalah rendah, kita kata subsel kentang tu adalah hypertonik. Macam ni tau. Saya slow-slow. Isolin, banyak molekul air ni, ini kita panggil larutan ni adalah hypotonik. Subsel ni, molekul airnya adalah sikit, H2O ni adalah sedikit. So, kita kata subsel kentang ni, ini adalah hypertonik. So, untuk ayat Ellie tengah cerita hero tau. So, dalam kes ni, Ellie cerita yang ini. Okay, Ellie cerita ni. Which is statement ni betul. So, pertama ni, Ellie cakap dekat sini adalah, dia kata, subsel ubi kentang adalah hypertonik terhadap larutan sukrosa. Maka, air akan meresap masuk ke dalam ubi kentang secara osmosis. Okay, right. Betul je. Tak pandai. Okay, so kat sini. Betul. Okay, ini adalah hypertonik. Betul. Okay, air meresap masuk ke dalam ubi kentang. Betul.
Okey, kemudian secara osmosis, sel menjadi segah. Very good. Okey, now ayat lain korang boleh buat dekat sini. Apakah ayat lain yang kita boleh buat? Kalau katakan ayat lain, kalau you guys nak cuba buat untuk bahagian X kan, pada titik X, okay, soalan dia tanya pasal subsel kan? Okay, jalur ubi kentang direndam dalam larutan hypotonik. Okay. Oleh itu, molekul air dari larutan akan meresap masuk dan akhirnya sel jadi segah. Yang ini, ayat saya warna biru ni, let's say kalau yang ini, kalau saya nak cerita pasal hero dia tu adalah larutan. Tapi kalau macam Ellie cerita, dia cerita hero dia tu adalah subsel. Boleh faham tak kat sini? Dua-dua ayat ni adalah memberi maksud yang sama. Faham tak? Boleh faham tak? Kenapa saya okay, right. Thank you so much. Okay, so awak bayangkan, kalau awak nak cerita pasal larutan, contohlah. Ni marshmallow kan. Bayangkanlah marshmallow tu adalah sel. Okay, so ini larutan. So kalau macam saya, Ellie cerita pasal sel tu. Pasal sel tu. Tapi tadi saya cerita pasal larutan. So dua-dua boleh diterima. Mana-mana satu korang boleh terima. Now, seterusnya. Okay, so Ellie dah cerita pasal X. So sekarang kita cerita pasal, sekejap Okay. Sekarang kita cerita pasal titik Y pula. Titik Y ni kita kata macam mana? Kalau lah daripada titik ni, titik Y ni kosong. Apa awak tafsirkan dekat titik Y ni? Apa you guys tafsirkan dalam titik Y ni? Korang tafsirkan apa kat titik Y ni? Sel tu macam mana keadaan sel tu? Titik Y tu keadaan sel tu macam mana kalau yang masa ni? Ni. Apa jadi pada sel ni? Sel ni jisim dia bertambah ataupun jisim dia berkurang? Ataupun sel dekat Y ni jisim dia tidak berubah? Mana satu jawapan dia? Tak berubah. Yes, tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Kenapa kat sini? Betul, dekat sini jisim dia tidak berubah. Kenapa jisim tak berubah? Kenapa? Sebab Sebab air yang masuk dan keluar sama. lagi teruskan Fatia, teruskan. Sebab pergerakan molekul air Masuk dan keluar adalah sama. Thank you so much. So kita kata kat sini pada titik X, titik Y, larutan sukrosa adalah isotonik terhadap suatu sel. Maka air yang meresap masuk dan keluar secara osmosis adalah pada kadar yang sama. Very good. So oleh itu dia tidak mengubah jisim jalur kentang. Okey kan? So sel kentang mengekalkan keadaan asal. Ya, very good. So saya suka ni sebab bila Ellie buat dia punya essay, dia bayangkan bukan Cikgu Bayu. So ayat dia cantik, dia susun macam siapa-siapa tak ambil Bayu dia boleh faham ayat dia. Okay, now. So seterusnya, subsel ubi kentang adalah hypotonik pula. Tengok kataan. Hypotonik terhadap larutan sukrosa. Maka molekul air akan meresap keluar daripada ubi kentang menyebabkan jisimnya akan berkurang. Okay, now. Jadi flashing. Jap. Alamak, Ellie, boleh hilang markah lah ni. Kenapa boleh hilang markah? Kenapa saya kata boleh hilang markah? Saya tu lupa letak Z kan. Okay, so sebab tu setiap kali jawab periksa, sebab tu saya kata awak bayangkan bukan Cikgu Madiana, bayangkan yang baca ni bukan orang Bayu. So Ellie boleh faham kenapa dia tak dapat markah sebab dia tahu kalau orang bukan Bayu dia tak faham ni tengah buat statement yang mana. So kebanyakan budak, kenapa dia buat essay tu adalah kurang dapat markah sebab dia bayangkan muka Cikgu Bayu dia orang. Bila korang
bayangkan muka cikgu bio korang bayangkan, alah takkan cikgu tak faham. Faham ni. So macam ni Ellie boleh faham. So kalau kat sini Ellie boleh hilang terus 3 markah tau. So Ellie cuma dapat 6 markah saja. Saya ulang lagi sekali tau. Dia punya saya tanda Okay. So kat sini. Okay, ini adalah 1 markah. Terus 8 mark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh dapat saya bagi 7. Belakang ni kan Ellie, walaupun statement ni betul, hanya semata-mata korang awak tak letak Z, saya tak boleh tafsirkan untuk awak terus tak ada markah. So dekat sini hanya dapat 7/10. So boleh faham tak? So kat sini, kenapa saya suruh awak buat macam ni? Sebabnya awak kena ingat yang nak SPM tu adalah awak. So basically saya nak tahu performance korang dah kat mana sekarang. Okay, now kita seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini adalah Jimmy. Jimmy, ada jawapan lain tak? Jimmy ada dalam ni tak? Hide all. Tak ada. Jimmy, ada tak? Boys ada tak dalam ni? Aduh, boys. Fakri. Lukman. Syafiq ni nak masuk grup mana ni Syafiq? Okay, Pak Iman, Ovika, tak ada. Tan Syuti, tak ada Sora, tak ada Jimmy. Ni yang saya rasa takut tapi tak apalah kan. Maybe betul lah kot korang tengah ada hal so korang tak masuk kelas untuk present kan. Okay, so kita teruskan. Okay, now. So Raja 10 menunjukkan komponen-komponen sel yang terlibat dalam sintesis rembesan enzim ekstrasel dalam suatu haiwan. Berdasarkan Raja 10, saya typo. Okay, terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan enzim ekstrasel. Okay, so macam ni. Ini sebenarnya adalah daripada buku teks. So 6 markah. So saya bagi awak, bila kita kata ekstrasel, apakah yang dimasukkan sebagai enzim ekstrasel? Apakah itu enzim ekstrasel? Siapakah tahu apakah itu enzim ekstrasel? Apakah itu ekstrasel? Apakah enzim ekstrasel? Alamak, line saya hilang Sekejap. Subhanallah. Sekejap. Saya kena tendang daripada kelas saya punya sendiri. Enzim yang dihasilkan dalam sel, lagi ekstra sel. Enzim ada 2 jenis tau. Bayu. Saya kena tendang. Cancel. Sekejap. Bayu. Sekejap. Apa ni Mariana? Sekejap. Dan join the meeting. Sekejap Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, lots of people. Sekejap. Saya share screen. Broadcast. Okay. Jamboard. Okay, now enzim ada 2 jenis tau. Kalau lah enzim tu, bayangkan Amsyar. Amsyar dia buat jeruk. Dia makan sendiri. So bayangkan dia makan sendiri, kalau nak bayangkan jeruk tu adalah enzim tu adalah enzim intrasel, maksudnya dia makan sendiri. Tapi kalau lah jeruk tu, Amsyar bayangkan jeruk tu enzim, lepas tu Amsyar pergi ekspor, jual kat kawan-kawan. So sekarang enzim tu kita kenali dia sebagai enzim intrasel. So kalau exit. Okay, so bayangkan tau, enzim ada 2 jenis. Sekejap. Okay, enzim ada 2 jenis. Satu adalah ekstrasel, satu lagi nama enzim tu adalah intrasel. So maksudnya kalau enzim tu intrasel, enzim intrasel tu digunakan dalam sel. Kalau ekstrasel, enzim tu digunakan maksudnya dia buat tempat lain, digunakan tempat lain. Okay, soalan saya. Bagikan saya satu contoh, enzim dia buat tempat lain tapi digunakan tempat lain.
Apakah nama contoh-contoh enzim ekstrasel? Buat dekat A tapi guna dekat B. Apakah contoh-contoh enzim ekstrasel? Exit, awak ingat E, exit. Apakah nama contoh-contoh enzim ekstrasel? Buat dekat B tapi guna dekat C, katakan macam tu. Siapa tahu? Siapa tahu? Yes, dirembeskan keluar daripada sel. Betul? Siapa tahu? DNA. Amylase. Ya, okay. Nah, enzim amylase. So, saya nak bayangkan macam ni tau. Okay, saya nak bayangkan enzim ekstrasel yang paling famous enzim ekstrasel adalah contohnya pankreas tau. Pankreas hasilkan enzim namanya LAT. L-A-T. LAT. Okay. Dia hasilkan dekat LAT tapi diguna dekat duodenum. So maksudnya kalau lah orang tanya, soalan tanya apakah contoh enzim ekstrasel? Contoh enzim ekstrasel adalah LAT, which is lipase, amylase, dan satu lagi adalah trypsin. Okay, so digunakan kat duodenum. Katakanlah intrasel, apakah contoh enzim intrasel yang korang tahu? Dia dalam tajuk pencernaan. Dia buat kat situ, guna kat situ. Contoh. Okay, tempat dia ada dua tau. Satu adalah kat perut, satu lagi adalah dekat ileum. Kalau dekat, siapa nak jawab? Kalau dekat perut, siapakah tahu apakah nama enzim kat perut? Dia kat perut, dihasilkan kat perut, guna kat perut juga. Satu lagi adalah dekat ileum. Ileum ada banyak. Apakah enzim yang dihasilkan kat perut, guna kat perut juga? P, dia start huruf P. Perut P. Enzim tu P dengan R. Mula dia. Starting dengan P dengan R je. PR. Nama enzim intrasel. Yang dihasilkan kat perut, guna kat perut. Siapa tahu? Protein. Protein. Polipeptida. E. Ya, terima kasih Huda. Pepsin. Satu lagi adalah renin. Kalau dekat ileum banyak. Kat ileum banyak gila. Kita ada maltase, kita ada sucrase, apa lagi banyak maltase, sucrase, erepsin. Okay, so senang kata hari ni kita belajar enzim ada dua jenis. Kalau lah enzim tu digunakan tempat lain, contohnya dihasilkan kat pankreas, guna kat duodenum, nama enzim tu kita kenali dia sebagai ekstrasel. So contoh-contoh enzim ekstrasel awak ingat LAT, L-A-T, which is lipase, amylase dan juga trypsin. Kalau intrasel, enzim tu in, buat dalam tu, guna dalam tu. So enzim intrasel yang paling famous, awak ingat lokasi dia, satu adalah perut. P, perut. So enzim kat perut ni ada dua sebenarnya, ada pepsin and renin. Awak ingat P, R, PR perut. Okay, so pepsin and renin. Tapi kalau kat ileum ada banyak. Kita ada maltase, kita ada sucrase, kita ada erepsin. Okay, now kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, cerita dia, saya kan paling suka tengok buku teks je. Cerita dia macam mana penghasilan enzim, keyword dia, mula-mula kita nak cakap dekat sini adalah, kita ingat keyword je. Ribosom adalah tapak sintesis protein ataupun ribosom sintesis protein. Nah, keyword dia ribosom sintesis protein. Satu markah. Kemudian, protein yang telah disintesis oleh ribosom dia akan diangkut oleh jalinan endoplasma kasar. So keyword nombor 2, bila dihasilkan kat ribosom, ia akan diangkut oleh jalinan endoplasma kasar. Kemudian awak bayangkan ini ribosom. Ini jalinan endoplasma kasar. Tapi jalinan endoplasma kasar dengan jasad Golgi ni dia bukan melekat kan, dia ada gap. So dia kena perlukan lori kecil. So lori kecil tu, tengok kat sini. Apabila tiba di hujung jalinan endoplasma kasar, bahagian hujung jalinan endoplasma kasar tu dia akan membentuk tunas, dia akan menggenting, membentuk vesikel angkutan. So vesikel angkutan ni sebenarnya terhasil daripada mana? Terhasil daripada hujung jalinan endoplasma kasar. Okey, vesikel angkutan namanya angkut kan? Dia nak angkut pergi mana? Dia nak angkut
Okay, daripada jasad Golgi daripada jalinan endoplasma kasar, dia nak angkut ke jasad Golgi. Kemudian dekat jasad Golgi ni, dekat jasad Golgi ni, dia buat apa? Dekat jasad Golgi ni nanti, awak tengok sini kan, vesikel angkutan yang mengandungi protein tu akan bergerak ke jasad Golgi. Lepas tu dia bercantum. Okay, tengok kat sini dia akan bercantum. So bila dia dah tiba kat jasad Golgi, protein ini akan diubah suat menjadi enzim. Kalau digunakan dalam sel, kita panggil dia sebagai enzim intrasel. Tapi kalau dia keluar, sekarang kita nak ekspor. Bila kita nak ekspor, sekarang kita perlukan lori kecil. So lori kecil tu namanya vesikel rembisan. Vesikel rembisan ni hasil daripada mana? Hasil daripada hujung jasad Golgi yang menggenting. Dia terpotong sikit jadi vesikel rembesan. Kemudian dia angkut keluar. Soalan saya, apakah perbezaan antara vesikel angkutan dan vesikel rembesan? Apakah perbezaan antara vesikel angkutan dan juga vesikel rembesan? Daripada gambar ni, apa yang korang faham? Apa bezanya? Apa bezanya? Vesikel angkutan dia pergi jasad Golgi. Ya, dia adalah hasil daripada jasad Golgi menggenting. Kita potong sikit. Okey, vesikel angkutan. Kalau vesikel angkutan, lagi sekali Farah. Vesikel angkutan dia pergi ke jasad Golgi. Yes, vesikel angkutan ke jasad Golgi. Kalau vesikel rembesan, Dia pergi membran plasma. yes, membran plasma. Very good. Lagi satu, kalau vesikel angkutan ni sebenarnya dia hasil daripada mana? Dia sebenarnya sebahagian daripada mana? Daripada bahagian hujung jalinan endoplasma kasar. Kalau vesikel rembesan ni adalah bahagian hujung daripada jasad Golgi. So boleh nampak beza tak? Kalau tadi saya suka Farah punya dia faham daripada dia jawab daripada kefahaman dia. Kalau dia tengok daripada gambar ni dia tahu vesikel angkutan ni adalah dia nak bawa protein tu daripada jalinan endoplasma kasar pergi ke jasad Golgi. Tapi kalaulah kita kata vesikel rembesan daripada jasad Golgi ni dia nak pergi ke membran plasma. So maksudnya Farah tengok dia punya lokasi cara dia bergerak dari mana nak pergi ke mana. Okay, so itu kita panggil dia adalah perbezaan antara vesikel angkutan dan juga vesikel rembesan. Tapi kalau saya tanya apakah persamaan antara vesikel ni? Apakah persamaan antara vesikel ni? Apakah persamaan dia? Apakah persamaan dia? Kedua-duanya kerja dia apa? Kedua-duanya kerja dia adalah mengangkut bahan. Cuma bezanya, kalaulah vesikel angkutan, dia angkut protein. Kalaulah vesikel rembesan sekarang, yang diangkut adalah enzim. Okay, right. So seterusnya. Okay, now yang ini adalah 4 markah. So macam mana dapat 4 markah? Okay, soalan dia tahu. Berdasarkan Rajah 10.2, terangkan hipotesis mangga dan kunci. Okay, so hipotesis dia pertama, kita kata kenapa mangga dan kunci? Kerana ayat yang pertama adalah enzim mempunyai tapak aktif. Okay, keyword dia adalah tapak aktif yang tersendiri melengkapi molekul substrat. Disebabkan dia ada tapak aktif, enzim adalah spesifik. Okay, so molekul substrat akan melekat di tapak aktif membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian lepas membentuk kompleks enzim substrat ni nanti dia akan menjadi hasil tindak balas. So keyword dia adalah enzim ada tapak aktif. Disebabkan dia ada tapak aktif, kita kenali sekarang kita kenali enzim sebagai spesifik. Katakanlah kalaulah nama bahan tu maltosa, apakah nama enzim tu? Maltase. Yes, nama enzim tu adalah maltase. Okay,
Kalau katakanlah maltosa akan ditindak balas oleh maltase. So maltosa tu substrate tau. Bayangkan ini adalah ni sukres, dia cakap sini sukres. Bayangkan ini sukres. Nama enzim ni sukres. Ini adalah sukrosa. So hasil dia, kalau sukrosa dipecahkan dia akan jadi apa? Apakah hasil dia? Sukres ni dia punya hasil dia akan jadi apa? Glukosa, Yes, very good. Glukosa satu lagi? fruktosa. Yes, glukosa dan satu lagi adalah fruktosa. Alright. Okay, ni tak cukup lah. Fruktosa. Okay, right. Now, okay, Alhamdulillah. So, kita teruskan terusnya. Ini siapa lah? Ada tak? Saya tak ingat lah ni kumpulan siapa. Sebab kita rehat lama tau. Bila kita rehat lama and then bila kita nak trace balik kita dah tak ingat. Okay, now. Tengok soalan 10C. Kanji protein lipid dihidrolisis oleh enzim X, Y and Z. Graf rajah menunjukkan kesan pH terhadap tindak balas yang berbeza. Rajah 10.3 kenal pasti enzim X, Y dan Z. Okay, so X ni, ini adalah berasid. Ni adalah asid. Yang Z ni sedikit alkali. Yang Y ni adalah neutral. Dia dah cakap dekat sini kanji, protein dan lipid. Okay, asid ni teka untuk bahan makanan jenis apa? Kanji, protein atau lipid? Kanji, protein atau lipid? Protein. Yes, very good. Protein. Awak ingat perut, protein. Kalau perut, protein, okay, perut ni ada HCl. Bila ada HCl, sebab tu dia berasid. Kenapa dia berasid? Kenapa HCl ni penting? HCl ni penting satu untuk bunuh mikroorganisma. Mikroorganisma. Dan satu lagi untuk sediakan medium berasid. Again soalan saya. Apakah nama enzim kat perut? Ada dua tadi. Apakah nama enzim kat perut? Huda cakap tadi. Apakah nama enzim kat perut? Pepsin. Pepsin renin. Yeah, pepsin dan renin. Okay, ni dah settle. Kita dah tahu ini untuk protein. So sekarang tinggal untuk kanji dan juga untuk lipid. Okay, awak teka neutral ni untuk kanji ke lipid? Kanji ke lipid? Dua je jawapan. Neutral ni untuk makanan jenis kanji ke lipid? Lipid. Lipid, okay. Very good. Okay, so katakanlah air liur awak. Awak rasa air liur awak tu berasid ke atau neutral? Asid. Neutral, ya Allah. Siannya korang. Korang okey ke tak? Ha? Saya rasa macam korang korang penat Saya rasa saya ada perasaan saya tak nak buat kelas tambahan dulu tau. Saya rasa korang tengah penat tau. Saya tak, kelas tambahan, semua kelas tambahan saya bekukan dulu lah. Dia macam seram, dia macam was-was. Tajuk ni berdebar. Okay, right. Okay. Nah, okay, saya tahu dia okay, dia macam seram, dia macam berdebar. Sebenarnya dia ada satu je dia ni. Maksudnya korang tak kuat lagi tajuk ni. Setuju tak bila saya cakap tajuk enzim ni korang tak kuat lagi? Setuju. Setuju kan? Right, betul. So basically ada benda yang korang, bila benda tak confident ni, kita punya nervous dia lain macam sikit tau. So saya rasa tajuk ni maybe saya nak kena ulang balik kot tajuk ni. Dia tak boleh bagi soalan terus kot ni. So saya kena ulang balik, buat ulang kaji ni. So kalau ulang balik, awak kena buat kelas tambahan ni. So korang nak kelas tambahan ke korang nak belajar sendiri? Sebenarnya korang penat ni. Ha? Tak. Tak boleh ikut saya. Again, bukan saya SPM. Nak belajar dengan cikgu. Oh, nak belajar dengan saya. Oh, kelas tambahan boleh lah? Boleh lah.
Okay. So nanti kita figure out macam mana. Saya rasa susah lah ni Farah. Susah lah Farah sebab it feels like saya tanya, saya jawab, saya tanya, saya jawab. So it feel like, lepas tu saya rasa macam budak, macam Amsyah dia malu-malu. Korang tak nak cakap. So saya rasa dia kena buat kelas tambahan, kena pecah kot. So kelas tambahan budak UM, kalau macam tu esok kot. Lusa UM boleh? Sekejap aja kot. Korang kimia masih lagi on kelas tambahan? Okay. So esok sebab hari Isnin biasa saya tahu ramai orang nak puasa sunat kan. Hari ni Selasa ke? Subhanallah. Hari ni Selasa? Yup. Selasa. Oh my god. So kelas malam ni free ke malam ni UM? Free. Jap, saya nak tanya. Malam ni dengan Cikgu Rizana ke dengan Cikgu ni? Dengan Cikgu Rizana ke kimia dengan Cikgu Rizana ke Cikgu Jamilah? Saya tahu Cikgu Rizana lambat sikit ke Cikgu Jamilah lambat sikit? Cikgu Rizana mula pukul apa? Cikgu Rizana mula kelas berapa? Mula 9 suku. Okey, Cikgu Jamilah? Jamilah? Tak tahu. Siapa dengan Cikgu Jamilah? 9. Uish, lagi cepat. Okay. So dengan Cikgu Rizana. Cikgu Rizana punya kelas hari apa? Isnin. Isnin lagi satu. Selasa hari dengan siapa? Rabu kosong ke? Rabu siapa? Rabu tak yang kelas dengan Cikgu Rizana Rabu? Orang kelas ni banyak tau. Sebab dia kimia dia runcit tau. Rabu tak apalah Rabu Cikgu Rizana. Okey. So Rabu Cikgu Rizana, so Rabu kita buat pukul 8. 8 suku. Tapi saya masuk ke 8 insyaAllah. Saya kata kalau 8 suku kan saya masuk lagi lambat. So untuk 8 suku ni saya cerita balik pasal enzim kot saya rasa. Tajuk ni macam sangkut sikit So saya rasa kalau sangkut tu saya tak berapa nak selesa nak ajar tau. Dia rasa macam saya tanya saya jawab. Okay. Now saya nak minta sikit kat awak. Okay. Sebab saya nak cepat. Sebab kalau boleh saya nak korang tera tingkatan 4. Boleh tak saya nak korang buat semua soalan objektif yang ada dalam ni. Dia ada 3 set kalau awak perasan. Set yang pertama adalah soalan tu adalah daripada bab 1 hingga bab 7. Soalan set kedua adalah bab 1 hingga bab 11. Dan soalan ketiga adalah bab 1 hingga bab 15. Kalau boleh korang buat yang macam saya cakap buat analisis. Korang buat dalam kertas, tulis dulu nombor 1 sampai nombor 40. 1 sampai 40, lepas tu korang compare. Soalan tu korang salah banyak yang nombor berapa. Okay, right. Kemudian apa yang saya nak, saya cuma bagi kat saya, nanti saya bagi ada satu Google Form. Saya nak tengok soalan nombor 1, set 1, set 2, set 3. Korang dapat berapa markah? Daripada 40 tu dapat berapa markah? Sebab saya rasa macam saya kena buat juga. Sebabnya saya nak kena tahu korang berapa, dapat markah berapa. Boleh tak macam tu? Korang cari masa, cari time management. Apa? Dah buat ke belum? Boleh tengok buku ke? Boleh tengok buku? Boleh? Boleh lah. Saya bagi set yang ini kan Farah. Yang ni kita bagi tengok buku lah Farah. Sebab dia buat macam ulang kaji tingkatan 4 kot saya rasa. Nanti kalau yang katakanlah bila kita dah confident, awak dah confident kan, baru kita kata tak tengok buku kot. Boleh tak macam tu? Kalau katakanlah macam ni tak Farah? Ikut korang. Maybe katakanlah ada certain of you macam Wiga ke dah buat ulang kaji. Kalau korang nak buat, katakanlah korang tak nak tengok buku, tak payah tengok buku. Kalau orang nak tengok buku, tengok buku. Tak ada masalah. Itu maksudnya sekarang dia self-assessment, dia bergantung pada awak. Tapi saya rasa Kak Farah kena buat soalan objektif lah. Siapa yang dah mula buat kertas soalan objektif ni? Saya buat pool lah korang ni. Okay, start pool. Sikit, okay. Okay, kita panggil modul ni adalah modul tingkatan 4 tau yang warna coklat. Modul tingkatan 4. Okay, kertas 1. Siapa dah buat? Okay. Siapa dah buat? Awak tulis kat situ. Siapa dah buat 1 set? Siapa dah buat 3 set? 2 set. 2 set soalan kertas 1 tau. 2 set. Satu lagi adalah 3 set. Satu lagi kosong set. Maksud tak pernah buat.
Set. Launch. Cuba jawab dulu dekat tepi tu. Sekejap, lepas tu saya nak buat satu pull lagi satu Satu pull lagi satu. Okay, apakah perasaan anda? Okay, jawab lagi soalan satu lagi. Okay, try jawab soalan yang kedua tu. Kena buat kelas lah korang. Buat jawapan nombor 2, soalan nombor 2. Okay, yang buat kosong set, 10 orang buat kosong set, jangan risau, saya tak marah. Ingat NISPM adalah awak. Yang buat satu set ada 6 orang, yang buat 2 set dah ada, yang ada 5 orang, yang dah buat 3 set 2 orang, yang kosong set 12 orang. Perasaan, launch. Okay, ada lagi satu soalan, launch tu. Apakah perasaan anda sekarang ini? Stress, loss, okay je, tak tahu nak rasa apa? Nak tengok? Okay, macam katakanlah siapa yang dah terlaju macam Omega ke, macam siapa-siapa yang rajin kan, awak beli SBP ni tau. Yang SBP mahal sikit tapi dia beli je kat Shopee. Okay, kalau awak nak dia punya link nanti saya bagi. Okay, now kita tengok kan ada satu perasaan, yang ni sebenarnya penting tau. Okay. Saya sebenarnya risau juga sebenarnya dengan korang. Sekejap, saya share screen Sekejap, yang ni saya. Sekejap mana saya nak pergi ni? Sekejap. Your entire screen. Channel. Ni stop broadcast. Okay. Sekejap share sekarang. Kita sambung kelas tambahan yang itu. Sekejap. Okay, so kita tengok dekat sini. Kita tengok kat sini kan. Okay, Alhamdulillah. So, awak tengok dari sini. Alhamdulillah ada 30 orang. Okay, yang dah jawab satu set 9 orang. Yang jawab 2 set soalan kertas satu tu dah 5 orang. Yang jawab 3 set dah 2 orang. Yang jujur ni ada 14 orang kosong set. So, saya rasa kita kena push juga. Maksud saya kalau saya tunggu awak, kadang-kadang biasalah kalau kita ikut kita punya malas tu sampai bila kita tak gerak kan. So kita push dalam minggu ni 3 set bagi settle. Okay, nanti saya bagi Google Form. So awak analisis awak dah dapat berapa markah. Nanti saya bagi Google Form. So minggu ni punya homework adalah buat semua kertas modul tu. Buka buku je. Mana yang tak confident buka buku. Inilah masa korang buat ulang kaji. Buka buku, okay? Boleh buka buku. Nah ni 30, so maksudnya 50%, boleh tak saya kata? Almost 50% tak buat lagi. So bila siapa yang buat kosong tu, you are not alone lah. Ramai geng awak lagi yang tak buat lagi ni kan. So 30 orang. Kita ada, ada 10 orang lagi ni tak vote. Vote lah. Gunakanlah hak anda sebagai pengundi. Okay, now. Bawah ni. Okay, yang ni perasaan ni penting juga. Okay, now so sekarang kan. Pool dia. Apakah perasaan anda sekarang ini? Stres ada 2 orang. Loss ada 11 orang, okey je ada 4 orang, okey tahniah okey je. So yang okey je, awak patut bersyukur. So Alhamdulillah, maksudnya awak masih lagi di landasan yang betul. Tak tahu nak rasa apa ni, ada 15 orang tak tahu nak rasa apa. So biasanya bila tak tahu nak rasa apa ni, rasanya you guys tak prepare lagi kot. So bila tak prepare lagi, kita mulakan dulu dengan yang senang. Awak buat dulu kertas soalan objektif tu. Buka buku teks, buka buku rujukan, tengok bab berapa. Belajar dulu. Okay. 31. Oh, 10. 50% tak buat lagi. Alright. So, untuk kelas tambahan, okay, saya habiskanlah sampai kat sini sebab saya rasa macam saya rasa ramai yang tak boleh nak jawab ni. Bila korang diam ni, dia ada 2. Sama ada faham betul
ataupun dia tak faham pun, dia tak tahu nak tanya apa. So hari ni saya berhenti kelas kat sini. Kita sambung untuk kelas 5 kita buat kelas tambahan esok pukul 8 suku. 8 lah, saya letak pukul 8 pukul 8 sebab maghrib cepat. Kelas UPSI hari Khamis korang nak pukul berapa? Pukul 9? 9 boleh? UPSI? Boleh? Okay, sikit. Okay, boleh. Alright. So kita nak habiskan kat sini je dulu. So, itu sahaja untuk kelas hari ini. Awak jangan risau. So, basically kalau korang ada masalah kena bagi tahu saya sebab saya fikir macam ni tau. Kenapa saya terus habiskan ni? Kalau awak lost pun tak guna ke? Okay, so saya bagi tahu apa kita nak buat untuk kelas tambahan. So, bagi awak intro. So, mungkin sebab minggu lepas kan kita buat teknik menjawab. So, korang dah lost sikit untuk biologi kan. So, untuk minggu ni kita nak habiskan bahagian essay. Dan untuk kelas tambahan yang hari Selasa ni, kita nak habiskan essay dan juga saya akan cerita balik pasal essay tu. Okay, now boleh tak kalau boleh saya tak tahu ni kumpulan siapa. Saya stop dulu. Masa pembentangan tu stop sharing. Kalau boleh, bukan untuk awak, kalau boleh saya nak semua orang buat ulang kaji dulu, cuba buat essay ni dulu. Korang ada buku ni kan? Apa kata kalau orang buat ada buku ni, korang buat dulu essay tu. Sebab masalahnya sekarang bila korang tak cuba buat, korang tak boleh nak jawab apa saya tanya. Setuju tak saya cakap? Sebab korang tak tahu pun, korang tak selak pun. Setuju tak saya cakap? Kalau sebenarnya korang tak ready pun, tak tahu pun soalan tu. Baru selak, saya suruh selak, korang baru selak. Kan? So boleh. So terima kasih Amsha. Okay, so just jangan give up dulu. Biasalah. Jangan risau. Kita hidup memang macam ni, dia ada naik dan turun. Setiap kali kita turun, jangan turun lama-lama. Jangan kat bawah lama-lama. Kita cuba kena figure out macam mana nak naik balik. So ini kita tengah down, tak apa kita tengah down. Human, manusia is like this. So basically jangan risau. So untuk minggu depan, untuk kelas tambahan, kita nak bincang balik bahagian yang ini. So semua orang tolonglah baca esei, cari dulu poin esei untuk soalan nombor 10. Soalan nombor 10 dan juga soalan nombor 11. So jawab dulu soalan 10 dan 11. Okay. Dan cuba buat esei tu sendiri dulu. So saya berhenti sampai di sini. So untuk kelas tambahan saya akan cerita pasal enzim lah. Saya akan cerita pasal enzim balik dan saya akan cerita sikit pasal sistem pencernaan. Okay, so itu sahaja. Ingat tau, soalan yang nombor C ni, awak bentang sekejap Ni, sekejap Korang tengok soalan yang C ni, cuba jawab dulu soalan sendiri tu C. Yang pasal enzim ni tadi yang saya berhenti kat situ. Korang jawab dulu soalan tu. Lepas tu konsep mitosis ni, jangan biarkan kumpulan Obligah dengan Mirzabi je jawab. Korang pun cuba study tajuk tu. Okay, so korang tengok daripada Jamboard tu. Alright, so any problem? Ke korang lapar tak makan lagi ni? Do you have any problem? Tak ada. Tak ada, Allah sedihnya korang.